اقرأ كتاب الله ترق جنانه وتنل عظيم الأجر والغفران. الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها ربي يسر ولا تؤسر ربي تمم بالخير أما بعد. InsyaAllah pada pagi Jumaat ini penghulu kepada hari-hari yang kita sangat digalakkan memperbanyakkan selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dan kita juga pada hari Jumaat ni ada waktu yang doanya mustajab. Yang Nabi bersabda, maksudnya tidak ada yang berdoa di waktu ini melainkan akan dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, iaitu di antara selepas asar sehingga sebelum maghrib. Jadi jangan lupa perbanyakkan selawat kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, yang sebab dialah kita mendapat hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah hari ini kita sambung tadabbur surah Al-A'raf ayat 54. Kita dah cuti daripada tadabbur surah Al-A'raf 2 minggu. 2 minggu. Okey, sebelum kita sambung ayat 54, kita tengok ayat yang lepas apa pengajarannya dan kaitan dengan ayat hari ini. Ayat yang lepas kita ingat balik, iaitu Allah sebut daripada ayat 44 lagi, iaitu Allah rakamkan cerita bagaimana keadaan di akhirat besok, sama ada daripada mahsyar ataupun di dalam syurga dan neraka. Allah rakamkan bagaimana penghuni syurga, keadaan penghuni syurga, penghuni neraka, dan juga yang ketiga Ashabul A'raf. Jadi ahli syurga, pertama Allah cerita bagaimana sikap ahli Ashabul A'raf yang belum dimasukkan ke syurga disebabkan amalan baiknya dengan amalan buruknya sama banyak, maka disimpan dahulu di satu tempat yang bernama Al-A'raf. Maka bagaimana sikap ataupun reaksi ahli Ashabul A'raf yang berada di tengah-tengah bila melihat ahli syurga dan juga bila melihat ahli neraka. Kemudian cerita penghuni syurga berkata kepada penghuni neraka, dan juga sebaliknya penghuni neraka bercakap dengan penghuni syurga. Kemudian Allah bagi tahu apa punca penghuni neraka masuk neraka. Allah sebut dalam ayat 51, puncanya mereka menjadikan agama ini sebagai satu permainan, satu benda yang tidak diendahkan. Dan sebabnya ialah mereka wa gharratuhumul hayatud dunya. Mereka tertipu dengan kehidupan dunia sehingga mereka anggap agama itu tidak penting dan bukan benda yang utama dalam hidup mereka. Kemudian ayat 52 Allah bagi tahu mereka tertipu dengan dunia bukan sebab tak cukup bukti tentang kebesaran Allah, tentang bukti kenabian Nabi Muhammad SAW. Bahkan Allah kata walaqad ji'nahum bikitabin, kami telah bawa kepada mereka-mereka yang kufur ni satu kitab yang fassalnahu, kami jelaskan, kami detailkan semua apa yang diperlukan oleh manusia, bangsa apa sekalipun, di mana saja mereka berada dan bila-bila masa. Mana kitab ni sesuai untuk semua jenis bangsa, semua tempat dan semua zaman. Sebab kitab ini Allah turunkan berdasarkan ilmu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana ilmu Allah meliputi yang dah berlaku, yang sedang dan yang akan berlaku.
Kemudian Allah bagi tahu sifat orang-orang yang tak beriman ni ialah sebab mereka degil. Mereka bukan tidak nampak kebesaran Allah, mereka bukan tidak cukup bukti keesaan Allah, tetapi mereka degil dan mereka sebenarnya Allah berkata mereka tidak menunggu kecuali akibat ataupun azab yang bakal diturunkan oleh Allah kepada mereka. Dan bila di akhirat mereka menyesal, mereka minta kepada Allah ataupun sesiapa yang boleh syafaat, memberi syafaat kepada mereka. Mereka minta juga kepada Allah supaya dikembalikan ke dunia untuk mereka beramal dengan amalan yang berbeza yang mereka telah amalkan semasa di dunia. Tapi Allah kata, qad khasiru anfusahum. Mereka ini adalah orang-orang yang rugi diri mereka dan sia-sia apa yang mereka reka-reka dahulu. Kemudian habis ayat hari ini Allah nak ceritakan tentang kebesaran Allah yang ada setengah orang nampak dan mereka beriman, ada setengah orang, kebanyakan orang tak nampak dan mereka tidak beriman kepada Allah. Sedangkan bukti kebesaran Allah itu cukup jelas. Jadi ayat hari ini Allah nak terangkan lagi bagaimana banyaknya, besarnya bukti-bukti keesaan Allah dan kebesaran Allah yang bila Allah sebut ni menjadikan orang musyrikin lagi menyesal, lagi rasa hina. Sebab bila Allah semakin sebut kebesaran Allah, mereka akan rasa bahawa Tuhan yang mereka sembah lagi tidak ada nilai. Okey, kita tadabbur. Okey, auzubillahi minasyaitonirrajim. Tuhan, inna, sesungguhnya, Rabbakum, Tuhan kamu, pencipta kamu, ialah Allah. Okey, cuba kita tengok. Allah menggunakan satu inna, sesungguhnya. Bila Allah guna inna, makna Allah nak tegaskan. Bila Allah nak tegaskan, logiknya Allah nak tegaskan kepada siapa ni? Kepada orang yang tak percayalah, kepada musyrikin. Sebab tu ada pendapat mengatakan kum ni ialah Allah tuju cakap kepada orang musyrikin sebab mereka yang tak beriman. Jadi bila Allah nak cakap kepada orang musyrikin yang tak percaya keesaan Allah, maka Allah guna inna, sesungguhnya. Satu. Yang kedua, bila sebut Rabbakum ni sebenar Tuhan adalah pencipta kepada semua manusia. Bila semua manusia, maka kum ni merangkumi semua. Orang kafir dan juga orang beriman. Kum ni, pendapat pertama, Allah tuju pada orang musyrikin sahaja. Pendapat kedua, kum ni Allah bercakap dengan semua sekali. Orang beriman juga orang musyrikin. Jadi sesungguhnya pencipta kamu ialah Allah. Di sini ada dua jenis tauhid. Tauhid yang pertama ialah rububiyah. Daripada perkataan Rabb ni makna Allah yang mencipta, Allah yang mengurus, Allah yang memiliki segala-galanya. Kemudian sebab dia mencipta, sebab dia memiliki segala-gala, maka dialah Tuhan yang berhak disembah. Ini dia panggil tauhid uluhiyah kan. Jadi ada dua jenis tauhid di sini. Antara dua ni, yang mana orang musyrikin beriman? Rabb. Bila ditanya siapa mencipta langit, mereka akui itu Allah. Siapa menurunkan hujan, mereka akui Allah. Tapi bila diperintah pada mereka sembah Tuhan yang berhak disembah, yang itu, iaitu yang mencipta kamu, mereka tidak sembah. Jadi yang mereka tolak tauhid uluhiyah. Sebenarnya itu dah menunjukkan apa? Bila mereka mengakui Allah pencipta, tapi akhirnya mereka tidak sembah apa yang mereka akui, sebenarnya menunjukkan apa? Dia tolak Allah. Betul lah. Bila dia tolak Allah tu, dalam keadaan dia mengaku Tuhan tu hebat.
Menunjukkan apa? Ha? Menunjukkan apa? Bodoh. Bodoh kan? Sebab cakap tak serupa. Kalau kamu kata orang tu kuat, dengarlah cakap dia. Muhammad tu memang kuat, yang paling kuat di kampung kita. Tiba-tiba dia dengar cakap orang OKU, kan? Mana dia cakap tu tak sama dengan perbuatan dia. Jadi di sini dah menunjukkan kebodohan. Tuhan yang mencipta langit dia mengakui, tapi Tuhan yang cipta langit wajib disembah dia tak akui. Sebaliknya dia sembah siapa? Berhala. Berhala tu cipta apa? Walaupun seekor lalat, berhala tak boleh cipta. Bahkan penyembah itulah yang buat berhala tu. Lagi menunjukkan kebodohan. Okey. Kemudian Allah nak bagi tahu antara yang Allah cipta selain daripada kamu apa dia? Allazi yang khalaqa telah mencipta. Tuhan yang berhak disembah. Sebab apa? Sebab dia mencipta kamu dan juga dia juga yang mencipta as-samawat, langit-langit. Wal arda dan bumi. Fi sittati ayam dalam sitah apa dia? 6. Ayam 6 hari. Dalam 6 hari. Okey. Sebelum ni kita dah belajarkan apa makna khalaqa. Khalaqa ialah mencipta sesuatu yang tidak ada apa-apa contoh. Allah cipta langit, sebelum tu tak ada pun contoh langit. Allah cipta harimau, sebelum tu tidak ada pun harimau. Itu beza manusia dengan makhluk. Kita kalau nak buat apa-apa, ada contoh. Kan? Dan bukan kita cipta pun, kita hanya kumpul bahan dan buat sesuatu daripada bahan yang telah sedia ada. Okey, Allah sebut antara kebesaran dia banyak, semua Allah cipta. Tapi dalam banyak-banyak ciptaan Allah, yang menunjukkan kehebatan Allah ialah langit. Sebab langit antara makhluk yang paling besar, paling kokoh, paling hebat. Yang kita nampak lah. Yang kita tak nampak ada lagi iaitu Arash. Okey, bila Allah sebut Allah mencipta langit dan bumi kepada orang musyrikin, apa mesej yang Allah nak bagi tahu? Apa mesej Allah nak bagi tahu? Ataupun apa kesan kepada orang musyrikin bila Allah cerita dia mencipta langit dan bumi? Ada satu lagi yang mesej di apa ni yang tersirat. Itu tadabbur. Itu tafsir tu. Kenapa dia nak sembah berhala sedangkan dia tahu Allah yang menciptakan langit, Allah yang menciptakan langit. Yalah, mesejnya apa dah? Apa tujuan? Mesti ada kesan. Kalau setakat nak cakap itu bukan Tuhan. Yang suka cakap kosong yang tak ada faedah ni siapa? Kita kan. Bila Allah cakap, sama ada kepada orang beriman ke ataupun kepada orang musyrikin, mesti ada faedah. Setakat ni pun dah ada faedah. Allah cerita dia mencipta langit dan bumi. Ada tujuan dia. Okey, saya bagi analogi kan. Ada seorang ni dia berbangga. Bapa dia kerja gaji 5,000. Ada 2 kereta. Satu Myvi, satu Proton. Dia berbangga lah. Tiba-tiba kita datang bagi tahu dia, bapa aku tak adalah banyak, tapi gaji dia 1,000. Kereta pun tak banyak, 5 buah aja. BM, Merc. Apa perasaan budak tu? Macam kena penampar kan? Yang dia bangga tu sebenarnya tak ada nilai. Jadi sebenarnya bila Allah bagi tahu aku ni cipta langit dan bumi, makna orang musyrikin akan rasa apa? Yang dia sembah tu sebenarnya ayat ni Allah nak menghina mereka. Apa yang kamu sembah tu sikit pun tak ada nilai, tapi kamu sembah juga menunjukkan kamu tak waras. Kamu memang bodoh sampai tak boleh berfikir siapa yang hebat, siapa yang lemah.
Okey, ini untuk orang kafir. Untuk orang beriman pula, ayat yang sama. Apa faedah untuk orang beriman? Bila Allah bagi tahu dia mencipta langit dan bumi. Kita semua orang beriman kan? Kan? Okey. Lepas saya terjemah ayat ni, ada rasa apa-apa tak? Ha? Bangga? Bangga apa? Sebab kita sembah Allah yang hebat. Bukan macam orang musyrik. Bangga je? Apa dah? Sangat patut je? Pandai. Apa dah? Itu tujuannya. Bila Allah sebut Allah tu hebat, kita pun semakin rasa kehebatan Allah, kesan rasa semakin hebat apa dia? Mana cukup solat 5 waktu, mana cukup solat sunat sahaja, mana cukup dengan zikir sikit je. Sebab Allah ni terlalu hebat, aku mesti tambah lagi. Itu tadabbur. Tapi dengan ayat yang hebat pasal Tuhan, iman tak meningkat, amal soleh tak bertambah. Makna apa? Belum beriman, belum tadabbur. Sebab Allah cakap ciri orang beriman apa dia? Ciri orang beriman banyak kan? Tak apalah, sebut satu je. Tak, ada satu lagi. Yang Allah sebut dalam surah Al-Anfal ayat kedua. Orang beriman bila sebut nama Allah, satu gementar. Yang kedua, bila dibaca ya Allah, iman zadathu imana. Iman bertambah. Apa bukti iman bertambah? Bukti iman bertambah mana amal soleh bertambah. Kalau amal soleh tak bertambah, mana iman tak bertambah. Boleh? Okey, kemudian Allah bagi itu Allah cipta semua tu dalam masa 6 hari. Okey, 6 hari ni, apa maksud hari ni? Ada dua pendapat. 6 hari ni ada dua pendapat. Satu pendapat jumhur ulama. Jumhur ulama. Iaitu 6 hari dunia. Pendapat kedua, Ibnu Abbas dan juga At-Tabari dalam tafsir dia, pendapat kedua dia kata ialah 6 hari itu di sisi Allah. 6 hari di sisi Allah. Di sisi Allah, kalau satu hari kat dunia, di sisi Allah sama dengan satu hari di sisi Allah sama dengan kat dunia berapa lama? 1000. Jadi 6 hari iaitu satu hari sama dengan 1000 hari. Jadi berapa hari Allah buat? Allah cipta langit dan bumi. Di sisi manusia 6,000 hari. Di sisi Allah 6 hari. Pendapat ketiga 6 masa. 6 masa ni umum. Beza masa dengan hari apa dah? Kata Ar-Raghib Al-Asfahani, ahli bahasa, dia kata hari ni ialah bermula daripada terbit matahari sampai tenggelam matahari. Itu maksud hari. Lepas subuh sampai maghrib. Ini pendapat 1 dan 2 lah. Tapi pendapat yang ketiga, dia kata bukan 6 hari, iaitu 6 masa. Dia tak terikat dengan hari dan tak terikat dengan terbit matahari pun tenggelam. Saya buat kerja 6 masa kan. Bukan makna mesti 6 hari. Okey, antara pendapat semua ni yang mana lebih tepat? Pendapat jumhur ulama. Iaitu 6 hari sama dengan hari kat dunia. Tapi sekarang orang soal, masa Allah cipta langit dan bumi, hari apa maksud hari tadi? Terbit matahari dengan? Okey, masa Allah cipta langit dan bumi, matahari dah ada ke belum? Kalau tak ada matahari macam mana? Ada hari. Boleh faham? Mana ada malam dan siang? Matahari tak ada, bulan pun tak ada. Nak ada malam dan siang, kena ada matahari dan bulan. Ni baru Allah nak cipta ni. Sebab itulah pendapat yang ketiga dia kata bukan 6 hari.
Kalau 6 hari, mesti ada matahari, mesti ada bulan. Mesti ada siang dan malam. Okey. Okey, pendapat yang mengatakan 6 hari sama dengan hari kita kat dunia, walaupun masa Allah cipta belum ada matahari, belum ada bulan, dia kata Allah turunkan Al-Quran dalam bahasa yang difahami oleh orang Arab. Allah tak akan guna bahasa yang orang Arab tak faham. Jadi bila Allah sebut ayam, orang Arab faham hari, biasalah. Sama ada matahari ke tak ada ke, yang penting Allah nak beritahu, hari aku cipta sama dengan hari kamu. Sebab itulah, bila Allah sebut pasal buah-buahan dalam Quran kan, Allah sebut apa antara buah yang disebut dalam Quran? Itu dalam syurga. Tak buah-buah yang ada kat dunia, tapi Allah sebut dalam Quran. Watin kan, wazaitun, kurma kan. Tapi ada tak durian, rambutan? Tak ada. Pasal apa tak ada? Sebab kalau Allah sebut durian, langsat, orang Arab kata apa? Ni bukan ayat Quran ni. Kami tak faham. Sebab itulah tak ada alasan untuk orang mengatakan saya tak faham Quran. Kenapa? Quran diturunkan dalam bahasa yang difahami. Dan sebab itu juga bila ada bahasa yang susah nak faham, jangan takwil, tanya ulama. Boleh faham? Jangan tukar makna sebab Quran ni bahasa dia orang Arab mesti faham. Okey? Kata Syekh Shalih Utsaimin pun dia kata hari ini dalam Quran ialah hari kita. Okey. Ni ada tak dalil satu hari di sisi Allah sama dengan 1000 hari kat dunia? Ada tak dalil dalam Quran? Ada surah apa? Macam biasalah salah satu daripada ayat dalam Al-Quran. Jawapan tepatlah. Okey, cuba buka surah Al-Hajj ayat 47. Surah Al-Hajj ayat 47. Lepas tu? Ada tak? Wa inna yawman inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ya'udun. Okey, apa maksud dia? Wa inna sesungguhnya yauman, hari, satu hari inda rabbika di sisi Tuhan kamu adalah sama seperti alf sana. Bukan 1000 hari ni, sorry ya. 1000 tahun. Bukan 1000 hari. Jadi Allah cipta langit, kalau ikut masa ni lah, ikut pendapat yang kedua. 6,000 tahun. Logik tak bagi manusia lah? Nak cipta langit itu nak angkat 7 lapis, ambil masa 6,000 tahun. Logik tak? Tapi kalau kira masa tu macam logik kan, 6,000 tahun. Sebab kadang-kadang nak bina ERL pun sampai 5 tahun tak siap-siap. Itu baru daripada Kuala Lumpur ke Sungai Buloh. Okey. Ini dalil satu hari di sisi Allah ka'alfi sanah, sama seperti 1000 tahun di sisi manusia. Okey. Mungkin ada orang menimbulkan kekeliruan. Sebab dalam surah Fussilat ayat 9 sampai 12 Allah sebut macam berbeza sikit. Cuba tengok surah Fussilat. Sebelum pelajar tanya saya jawab. Surah Fussilat. Cuba tengok ayat 9. Ada? Cuba tengok terjemahan dia. Cipta bumi dalam 2 hari kan? Okey. Tengok dia terjemah masa tu. Dia ambil pendapat mana? Pendapat yang ketiga tu. Lepas tu dia terjemah hari. Okey. Lepas tu, ayat 10. Allah cipta gunung, bukit,
Semua yang di atas bumi kan. Allah sebut berapa hari? 4 hari. Haiwan apa semua, tumbuh-tumbuhan, semua yang di bumi. Allah sebut 4 hari kan? Okey, ayat 12. Allah cipta langit kan? Berapa hari? 2 hari. Dua hari. Jadi berapa hari semua? Cuba campur. Hafal kan? Ayat ni 6. Sebenarnya yang Allah sebut perkataan 6 hari ini, Allah cipta langit dan bumi ini, 6 hari, berapa ayat ada dalam Quran? Berapa kali? Allah sebut Allah cipta langit dan bumi 6 hari. Perkataan 6 hari itu berapa kali Allah sebut? Ha? Yang terjumpa. Ha. Tahu tak yang tak jumpa ada berapa ayat? Sebenarnya yang kita tak jumpa tu, kita ada jumpa, cuma kita tak perasan. Dia ada, sebenarnya Allah sebut 7 kali. 7 kali. Surah apa? Yang ni surah Al-A'raf. Yang kedua, Sad. Yang ketiga, Sajadah. Yang keempat, Al-Hadid. Yang kelima, Al-Furqan. Yang keenam, Hud. Yang ketujuh, Yunus. Jadi Allah sebut 7 kali. Apa dia? Iaitu Allah cipta langit dan bumi 6 hari. Tiba-tiba dalam Fussilat, Allah sebut macam, Allah pecahkan 6 hari itu jadi macam ni. Sebab tu ada musuh-musuh Islam, dia kata tengok dalam Quran bercanggah. Sebab tu kami tak beriman, sebab ada percanggahan. Ada tak ayat yang Allah bagi tahu kalau dalam siapa yang tadabbur Al-Quran dan ada percanggahan dalam Al-Quran, maka dia bukan daripada Allah. Makna Allah nak bagi tahu tak mungkin ada percanggahan. Sebab yang menurunkan Al-Quran siapa? Allah. Tak mungkin. Kita kalau tulis satu buku, dalam satu buku mungkin tak ada ayat yang bercanggah. Mungkin kan? Okey. Rasanya surah An-Nisa ayat 82. Cuba tengok surah An-Nisa ayat 82. Ada, betul. Apa nak Allah kata? Afala yatadabbaruna al-Quran? Tidakkah mereka tadabbur Al-Quran? Kemudian walau kana min indi ghairillah. Kalaulah Quran tu bukan daripada Allah, lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Pasti mereka akan dapati percanggah yang banyak. Betul kan? Cuba manusia tulis satu kitab, ada 30 juzuk, ada 6,000 ayat. Wajib ada percanggahan. Sebab apa? Sebab manusia lemah. Tapi kalau Tuhan, tak ada. Okey? Jadi ayat ni membuktikan bahawa tidak ada percanggahan. Sekarang nampak tak percanggahan ni? 7 ayat, 7 tempat Allah kata 6 hari. Tiba-tiba surah Fussilat macam 8 hari. Macam mana nak hilangkan yang nampak bercanggah tu? Ha? Mula Allah kata cipta bumi 2 hari. Lepas tu cipta apa yang di bumi Allah sebut 4 hari. Sebenarnya bahasa Al-Quran, Allah bagi tahu 4 hari ni sebenarnya bila campur dengan 2 hari masa Allah cipta bumi. Sebenarnya di sini 2 hari sahaja. Di sini 2 hari. Kenapa Allah terlepas? Sebab 2 campur 2. Jadi Allah nak bagi tahu 4 hari ni semua di bumi. Yang ni cipta bumi saja. Yang ni apa yang di bumi. Maknanya di bumi juga. Boleh faham? Jadi tak bercanggah lah. Sebenarnya jumlahnya 6 hari. Sama dengan ayat lain. Okey.
Saya kata saya pergi Kelantan 2 hari. Pergi Terengganu 6 hari. Sampai Kuala Lumpur 8 hari. Berapa semua? 8 hari. Tapi kenapa saya cakap pergi Terengganu 6 hari? Mana saya duduk di Terengganu 4 hari, campur di Kelantan 2 hari. Kemudian perjalanan balik 2 hari. Okey. Soalan. Kenapa Allah buat 6 hari? Allah boleh tak nak kun fayakun? Innama iza arada syai'an. Saya tahu sebab apa boleh sambung. Sebab dia ayat surah Yasin. Apa dia? Ialah terlancar, terkeluar. Ini tak pernah masuk mahatafiz kan? Tapi terhafal. Apa dia? Apa maksud ayat itu? Allah kata innama iza arada syai'an, sesungguhnya hanyalah bila Allah nak sesuatu, fayaqul, Allah cukup dengan kata kun, kaf dengan nun. Kaf dengan nun. Boleh tak Allah nak cipta langit dan bumi kun tanpa 6 hari? Boleh? Soalan, kenapa Allah cipta 6 hari? Bukankah itu menunjukkan kelemahan Tuhan? Sampai perlu masa 6 hari cakap kun fayakun. Siapa boleh jawab? Ashabu Yasin, tolong jawab. Lagi patut boleh jawab, baru panas-panas lagi. 50 tahun kun fayakun. Allah nak membuktikan kepada hamba-hambanya. Sebab penciptaan manusia pun ditulis dalam Al-Quran daripada apa air mani apa semua. Orang yang membaca tu dia akan memudahkan. Memudahkan apa? Memudahkan orang yang membaca dan mentadabbur. Maknanya ada penerangan di situ. Kalau Allah cakap kun fayakun jadilah, maka jadilah tu macam saya tak faham. Tapi yang mana lebih menunjukkan kehebatan Allah? Kun. Yang mana orang terkejut? Saya buat rumah 10 hari dengan saya buat rumah 1 hari. Yang mana orang kagum dengan saya? 10 hari. Jadi kenapa Allah tak kun fayakun? Ni geram ni, baca Yasin lama dah. Siapa nak jawab? Kalau boleh jawab ni, boleh teruskan baca Yasin. Kalau tak boleh, berhenti. Saya tak baca tiap malam Jumaat. Sebab itulah Allah kata apa? Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah orang yang berilmu kalau kamu tak tahu. Saya pun tak tahu, tapi saya baca tafsir, ulama bagi jawapan. Okey, banyaklah dalam tafsir disebut, tafsir Tabari dan berbagai lagi. Ulama mengatakan hikmah pertama, Allah nak ajar hamba-hamba dia, bila nak buat satu benda yang besar, kena ada perancangan, kena berhati-hati, kena ada plan dia, kena ada masa dia. Allah nak didik hamba-hamba dia supaya jangan gopoh gapah dalam nak buat sesuatu, apatah lagi benda tu sangat-sangat besar. Mana saya nak tahu hampir tepat, tak jawab pun. Okey, satu. Yang kedua, kalau Allah kata kun fayakun, malaikat tak akan rasa kehebatan Allah. Sebab kun fayakun semua jadi sekaligus. Malaikat pun jadi sekaligus, langit pun jadi sekaligus. Jadi malaikat pun tak akan nampak kebesaran Allah. Bila kita akan nampak kebesaran Allah? Bila ada proses kejadian kan? Kalau kun fayakun, malaikat pun tak sempat, tengok-tengok dah ada. Macam kita sendiri, Allah cipta, boleh tak daripada air mani terus tanpa tunggu 9 bulan, terus keluar, terus boleh berjalan.
terus masuk universiti. Boleh tak? Boleh je. Tapi kenapa perlu proses tu? Daripada setitik air mani, seketul daging, tulang, kemudian dibalut dengan daging, kemudian keluar, merangkak dulu baru berjalan. Kenapa perlu proses tu? Sebab supaya Allah nak kita berfikir hebatnya Tuhan. Daripada air mani bertukar darah. Warna lain, rasa lain, bentuk pun lain. Daripada darah bertukar pula pada seketul daging kan. Lain pula bentuk dia. Kemudian daripada cair bertukar pula pada tulang. Keras pula. Warna pun lain. Kehebatan Allah. Setiap berlaku proses menunjukkan kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga Allah nak bagi tahu juga kepada Adam yang dicipta kemudian kan. Ini 6 hari ni kata ulama bermula hari apa ni? Dalam seminggu ada 7 hari kan? Jadi yang Allah cipta ni 6 hari saja. Bermula hari apa? Ahad. Dan berakhir hari Jumaat. Jadi ada pendapat mengatakan Adam dicipta hari Jumaat. Tapi adakah hari Jumaat yang ada dicipta itu ialah hari terakhir Allah mencipta? Tak. Sebab apa? Sebab Adam Allah cipta, kemudian selepas Allah cipta malaikat, setelah Allah cipta jin. Adam tu lambat dia. Kan? Cuma dia cipta Adam hari Jumaat. Hari Jumaat mana? Wallahualam. Jadi juga hikmahnya ialah Allah nak bagi kepada Adam, bila aku cipta kamu, benda semua dah siap. Menunjukkan apa? Aku tak akan cipta manusia dalam keadaan bumi belum ada, tempat tinggal belum ada. Semua dah siap. Kerja kamu hanyalah melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, sebab itulah orang Yahudi buat alasan. Dia kata Allah cipta semua ni 6 hari. Kenapa Allah tak sambung sampai hari ke-7? Apa kata orang Yahudi? Sebab Allah penat. Allah penat. Dan hari Sabtu Allah guna untuk masa berehat. Sebab tu orang Yahudi minta nak rehat hari Sabtu sebagaimana Allah rehat hari Sabtu juga. Boleh faham? Itu pandangan Yahudi lah. Sebenarnya Allah penat tak? Ada tak dalil Allah tak penat? Walaupun cipta, kita bukan cipta langit. Kan? Bukan buat rumah pun. Kemas rumah sejam pun dah lembek kan? Lepas tu mulalah nak cari bibit kan? Lepas tu kalau bibit lari rumah, rumah macam tongkang kan? Baru sebuah rumah. Okey. Lepas tu apa berlaku? Semua. Kemudian istawa. Istawa apa makna? Istawa ada 3 kan? Saya dah beritahu sebelum ni. Kalau istawa, selepas dia huruf ila, maka makna dia qasada, menuju. Summa stawa ila samai. Kan? Allah cipta bumi, summa istawa ila. Bukan bersemayam, mana menuju. Tapi kalau istawa selepas ala, ini ala kan? Makna dia ala, iaitu berada di tempat yang tinggi. Ini yang jadi bergaduh kan? Sampai mengkafirkan. Pelik kan? Sahabat yang pertama terima ayat ni siapa dah? Nabi dan sahabat. Tapi tak ada seorang pun sahabat bergaduh pasal istawa. Tabi'in, semua tak bergaduh. 4 mazhab ni, semua tak bergaduh. Tak ada seorang pun mengkafirkan sebab salah faham pasal istawa kan. Tapi bila datang orang kemudian, bergaduh sampai mengkafirkan. Kenapa? Orang yang paling faham Quran, Nabi dan sahabat. Tapi mereka tak bergaduh pasal perkataan ni. Sebab apa? Okey, kalau istawa tidak ada apa-apa. Makna dia adalah ataupun lurus. Dah jadi bahasa Melayu kan? Istawa tu fi'il, kalau isim istiwa. Istiwa.
Kalau garisan, bahasa Melayu kan. Bahasa Arab apa? Khat. Khatu istiwa. Ada belajar masa geografi dulu? Ada kan? Oh, hebat dia. Belajar istiwa dalam subjek geografi, bukan akidah. Jadi apa makna ni? Khatu istiwa. Garis yang? Oh, kenapa istiwa ni makna dia lurus? Sebab tidak ada apa-apa huruf selepas tu. Okey. Okey, istawa ni apa makna dia? Dengar satu kisah yang sahih. Imam Malik bin Anas, guru kepada Imam Syafi'i. Dia mengajar di mana? Masjid Nabawi. Jadi ada masa dia mengajar, ada seorang lelaki tanya, "Ya Aba Abdullah," iaitu Imam Malik lah, "Allah istawa alal arsy." Jadi ayat itu bermaksud Allah bersemayam di atas arasy. Maka lelaki ini tanya Imam Malik, "Kaifa istawa?" Bagaimana Allah bersemayam? Bagaimana kaifa? Imam Malik diam. Lepas tu dia angkat kepala, dia pun jawab. Ini jawapan Imam Malik. Ini jawapan Imam Malik, bukan Ustaz Mu'in. Jawapan Imam Malik, iaitu guru kepada Imam Syafi'i. Dia kata, al-istiwa'u maklum. Kemudian, wal kaifiyah majhul, satu riwayat ghaira ma'qul. Was-su'alu anhu bid'ah. Kemudian wal imanu bihi wajibun. Okey. Dia manusia, kata Imam Umar bin Abdul Aziz. Manusia tak mungkin jadi baik, tak mungkin jadi betul, melainkan dia mengambil apa yang menyebabkan orang dahulu jadi betul. Orang dahulu ni, para sahabat salafus salih kan, apa yang menjadikan mereka betul? Sumber dia, Quran dan hadis. Maka kata Umar bin Abdul Aziz, orang kemudian pun tak mungkin jadi betul, melainkan dia guna juga sumber yang sama yang digunakan oleh orang dulu, sehingga orang dulu menjadi betul. Iaitu Quran dan hadis. Okey. Kata Imam Malik menjawab persoalan tadi, dia kata istiwa ialah maklum. Apa makna maklum? Apa makna diketahui? Makna dia, ni. Makna istawa kalau ala, makna dia ala. Orang Arab semua faham. Sebab tu, sahabat tak pernah tanya Nabi. Dan Nabi tak pernah menjelaskan. Kenapa nak tanya, kenapa nak jelas benda ya? Maklum. Macam saya cerita bahasa Melayu kan. Saya makan nasi. Saya cakap dengan orang Melayu. Tiba-tiba orang Melayu tanya saya, "Ustaz, apa mana nasi?" Pelik tak soalan tu? Pelik lah. Kecuali saya cakap bahasa Urdu, orang Melayu tanya, okeylah. Jadi Quran turun dalam bahasa Arab kepada bangsa Arab. Jadi Imam Malik kata istiwa maklum. Kemudian wal kaifiyah. Kaifiyah apa makna? Kaif. Bagaimana Allah bersemayam ghairu ma'qul. Apa makna ghairu ma'qul? Tak, ma'qul daripada akal. Tidak. Tak logik. Apa maksud tak logik? Iaitu tak boleh masuk akal. Kenapa tak boleh masuk akal? Cara Allah duduk. Sebab zat Allah pun kita boleh fikir tak? Zat Allah. Kalau zat Allah pun tak boleh nak fikir, cara Allah bersemayam ghairu ma'qul. Tak masuk akal kamu nak fikir. Saya bagi contohlah. Tahu tak macam mana cara hantu duduk? Kenapa ghairu ma'qul? Sebab hantu pun tak ada. Jadi kalau zat Allah pun kita tak tahu, cara Allah bersemayam ghairu ma'qul. Tak masuk akal kamu nak bertanya. Kemudian was-su'alu anhu. Bertanya tentang kaifiah adalah bid'ah. Apa makna bid'ah? Apa maksud benda baru? Apa yang sahabat tak buat?
sahabat seorang pun sahabat pernah tanya Nabi, bagaimana Allah duduk? Kamu yang bertanya aku ni adalah bid'ah. Kamu orang pertama buat bid'ah. Boleh faham? Tak patut tanya. Bid'ah ialah benda yang tak pernah dibuat oleh sahabat ataupun Nabi. Jadi tiba-tiba kamu tanya, soalan tu pun adalah bid'ah. Kemudian, wal imanu bihi, beriman dengannya. Beriman dengan apa? Istiwa yang bermakna ala adalah wajib. Boleh jelas tak? Jelas. Ini mazhab siapa ni? Kalau ikut jawapan ni, mazhab siapa ni? Apa dah? Mazhab apa? Mazhab ahli sunnah wal jamaah lah. Kan? Masa ni Wahabi dah ada ke belum? Tak ada. Muhammad Abdul Wahab datang 1000 tahun kemudian kan? Tak ada kaitan langsung dengan Wahabi. Ini ada kaitan secara langsung dengan Nabi. Kan? Lepas tu, apa kata Imam Malik pada lelaki ni? Ma araka ila dhalan. Aku tak nampak kamu melainkan orang yang sesat. Sesat sebab apa? Sebab bertanya benda yang tak patut ditanya dan bukan urusan kamu. Sebenarnya kita sebagai hamba ni, apa kewajipan kita? Apa kewajipan hamba terhadap Tuhan? Nak tanya tentang Tuhan ke nak tahu apa yang Allah perintah? Ya Allah, pembantu rumah datang bekerja dengan kita kan? Dah sign kontrak apa semua. Kita begitulah kerja ni kan. Tiba-tiba dia tanya, bos tidur macam mana? Nak kena penampar ke nak potong gaji ni? Ini bukan urusan kamu. Urusan kamu kemah rumah dah bagi arahan. Siap, clear. Bos bila naik kereta macam mana? Bukan urusan kamu. Boleh faham? Benda-benda macam ni bila kita tak faham menyebabkan kita akan buat benda yang salah. Sebab itulah zaman Nabi, zaman tabi'in, tak ada siapa pun bergaduh pasal istiwa. Sebab apa? Istiwa maklum. Kaifiah cara ghayra ma'qul. Jangan tanya. Kadang-kadang bila kita buat macam ni dia kata kita mujassimah. Mujassimah apa dia? Menggambarkan Allah macam siapa cakap? Ni kaifiah ghayra ma'qul. Makna cara Allah bersemayam tak masuk akal. Kita tak ada siapa pun tahu. Dan Allah sebut dalam ayat lain, laisa kamislihi syai'un. Tidak ada sesuatu pun yang sama dengan Allah. Jadi kita maha suci menyamakan Allah dengan manusia. Kita tak pernah kata pun Allah duduk macam manusia. Maha suci Allah. Allah kita terjemah mengikut apa yang Allah cakap dan mengikut bahasa Arab. Kita tak ubah apa-apa. Yang ubah siapa? Yang ubah orang lain. Dia yang ubah. Kita hanya terjemah apa yang Allah cakap. Tiba-tiba siapa yang salah? Pelik kan? Pelik. Dan bila Allah, dia ada ulama yang kemudian dia terjemah apa ni? Istawa. Dia terjemah apa? Menguasai. Tahu tak apa perkataan Arab kalau makna menguasai? Tahu? Istawla. Golongan yang kemudian dia kata istawa tak boleh. Kalau kita terjemah istawa bersemayam, kita dah menyamakan Allah. Tengok, dia yang mengandaikan. Faham tak? Dia yang cari penyakit, lepas tu dia tuduh orang ada penyakit. Jadi dia terjemah apa? Istawa tak boleh. Kena terjemah apa? Menguasai. Menguasai dalam bahasa Arab perkataan apa? Sebenarnya kalau Allah nak guna perkataan istawla yang bermakna menguasai, Allah hanya perlu tambah apa? Lam je. Istawla. Susahkah bagi Tuhan nak tambah huruf lam? Kalau itulah maksud Tuhan. Susah tak? Boleh faham tak? Kalau Allah guna perkataan istawa, mana Allah nak makna? Dan Quran tu bayyinat, cukup jelas. Bila kita tukar makna, maksud Quran tak
Quran tak jelas sehingga perlu ditukar makna. Satu. Yang kedua, bila kamu tukar, Nabi tak tukar, sahabat tak tukar, Imam Syafi'i tak tukar, mana siapa lebih terror? Siapa lebih terror? Saya minta bukti ya. Bagi satu pendapat sahabat ke, tabi'in ke, 4 imam ke, yang menukarkan makna istawa kepada istaula. Bagi bukti pada saya. Kalau ada bukti, alal ain war ra's, saya tunduk, saya terima. Tapi ulama mengatakan seorang pun tidak ada sahabat ke tabi'in yang menukar makna istawa kepada istaula. Dua, yang ketiga, bila kita menukar makna perkataan ayat Al-Quran, bermaksud apa? Siapa lebih tahu tentang Allah? Allah ke dia? Seolah dia lebih tahu tentang Allah daripada Allah. Betul kan? Allah guna istawa. Dia kata bukan. Maksud engkau ya Allah ialah istaulah. Bahaya tak? Saya berkata pada pelajar, saya pagi tadi makan roti canai. Tiba-tiba pelajar kata, Ustaz, saya tahu maksud roti canai Ustaz ialah burger. Dia lebih tahu ke saya lebih tahu apa yang saya makan? Saya ada pakai kereta X70. Saya tahu Ustaz, maksud X70 ialah Honda. Boleh faham tak? Adakah kamu lebih tahu daripada Allah? Kalau Allah nak istaulah, daripada awal lagi Allah guna, hanya Allah perlu tambah lam. Kita bukan mujassim. Kita hanya menterjemah Al-Quran mengikut bahasa yang Allah bagi dan mengikut apa yang ditafsir oleh para sahabat dan semua para tabi'in. Okey? Tak habis ayat ni. Okey. Alal arsy. Atas arash. Arash, apa pula arash? Arash disebut dalam satu hadis, satu ciptaan Allah yang gaib, tapi besarnya ialah lebih besar daripada langit dan bumi. Tempat Allah bersemayam. Ada orang tanya, kalau kamu kata Allah bersemayam di atas arash, okey, kami nak tanya. Sebelum Allah cipta arash, Allah duduk kat mana? Ini soalan lagi bodoh. Kerja kamu ke nak tahu Allah duduk kat mana sebelum Allah cipta arash? Kerja kamu ke? Dahlah solat tak khusyuk, nak tanya soalan tak ada kaitan pula. Saya pembantu rumah saya datang rumah saya kata cuci rumah, lipat baju. Ustaz, sebelum Ustaz duduk Bukit Elu tu duduk kat mana? Kamu ni kerja apa ni? SB ke pembantu rumah? Jadi ikut Allah lah dia nak duduk kat mana pun. Faham tak? Yorshi apa dah? Yorshi apa dah? Dia menutupi malam, an-nahar akan siang. Kehebatan Allah apa dia? Allah boleh menutupi siang dengan malam. Maksud apa? Manusia mampu tak buat? Manusia waktu siang, dalam rumah dia aja. Dia nak jadikan dalam rumah dia satu rumah semua gelap. Pukul 1 tengah hari boleh? Boleh? Cuba tutup semua. Sekarang tutup semua kan. Dia mesti ada cahaya masuk. Dia tak mungkin jadi waktu macam malam. Itu baru satu rumah kita tak mampu. Tapi Allah tutup siang hari menjadi semua gelap di mana? Satu, kehebatan Allah. Kemudian yatlubuhu hasisa. Hasisa ni makna dia terjemah apa? Cepat. Malam menuntut siang. Ia mencari ataupun menuntutnya. Maksud apa ayat ni? Iaitu malam bila Allah tutup dengan malam, siang pun keluar. Dan bila Allah tutup malam, datangnya siang. Malam pula hilang. Makna bersegera mentaati perintah Allah.
yatlubu hasisa, segera. Cuba bayangkan kalau malam ni jenis macam kita. Allah kata malam datang, dia kata sekejap, apa jadi? Macam kita kan, Allah kata solat sekejap. Kalau malam tu macam kita, apa jadi? Hancur dunia kan? Wasyamsu dan matahari, wal qamar dan bulan, wan nujum dan nujum apa dia? Bintang-bintang. Musakhkharatin. Apa makna musakhkharat? Daripada perkataan sakhara. Ada tak baca doa yang ada perkataan sakhara lana? Doa makan ke doa masuk tandas? Naik kenderaan. Subhanallazi. Makna subhanallazi, maha suci Allah yang sakhara, yang memperjalankan, menggerakkan. Makna Allah nak ajar kita bahawa kita boleh berjalan dengan kereta bukan sebab kita, tapi Allah yang memperjalankan. Berapa ramai yang start kereta meletup kan? Berapa ramai yang start kereta rusak. Jadi semua tu digerakkan ataupun diperjalankan. Bi amrihi, dengan urusannya. Okey. Jadi apa yang Allah nak bagi tahu ni? Hasisa, matahari, bulan, bintang, semua Allah yang memperjalankan. Bi amri, dengan perintah. Apa yang tersirat? Satu, Allah nak bagi tahu kehebatan, kebesaran Allah. Supaya apa? Supaya setiap kali Allah cerita pasal diri dia, pasal kehebatan, kesan sepatut ada pada kita pada. Semakin kita tak cinta pada dunia, semakin kita tak ikut nafsu. Kenapa? Nafsu dan dunia dan sebagainya semua tak ada nilai, tak ada kuasa pun. Jadi kalau kita nak hebat, kita nak mulia, ikutlah Tuhan yang hebat dan mulia. Yang kedua, Allah nak bagi tahu rahmat Allah. Apa faedah matahari, bulan? Apa faedah? Dan bintang-bintang. Apa faedah? Apa dia? Boleh? Faedah untuk kita apa dia? Kalau matahari? Kita senang nak cari rezeki. Cuba bayangkan kalau setiap masa gelap, nak pergi kerja dalam gelap, kena pasang lampu 24 jam kan? Berapa kos elektrik dan berapa banyak TMB untung? Dan kalau semua siang hari, bulan tak ada, malam tak ada, sakit kepala tak? Tak boleh nak tidur dan sebagainya. Jadi di sini ada kebesaran Allah dan di situ ada rahmat Allah. Kemudian Allah, ingatlah. Lahu, hanya baginya. Al-khalqu, ciptaan, wal amru, dan urusan. Jadi kalau nak sembah, sembahlah yang semua ciptaan di tangannya dan semua perintah urusan semua di tangan Allah. Jadi kalau nak sembah, sembahlah yang hebat. Jangan yang tak boleh cipta apa-apa, tak boleh nak perintah, tak ada kuasa. Tiba-tiba kita dengar cakap orang tu. Berapa ramai orang Islam sendiri dengar cakap bos dia. Sebab dia rasa bos dia boleh bagi makan. Sehingga dia melewatkan perintah Allah. Sehingga dia buka aurat. Sehingga dia buang masa, dia mengumpat dan sebagainya. Sebab apa? Sebab sebenarnya dia belum kenal Tuhan. Kemudian Allah kata, Tabaraka. Maha tinggi. Tabaraka daripada perkataan barakah. Barakah apa makna dia? Kasratul khair wa dawamuha. Kebaikan yang banyak dan kebaikan yang banyak itu pula berterusan. Jadi bila sebut tabarakah, yang maha banyak kebaikan. Jadi di sini pun kita dah rasa kehebatan Allah dan kita semakin nak taat kepadanya. Sebab apa? Semua orang nak kebaikan. Maka Allah nak beritahu
Kalau betul nak kebaikan, sembahlah Tuhan. Sebab kebaikan yang banyak ada pada Tuhan dan kebaikan yang betul sampun sampai ke surga hanya ada pada Allah. Tabaraka Maha, nak terjemah Maha tinggi boleh, Maha suci boleh, Maha banyak kebaikan pun boleh. Allah Rabbul Alamin, pencipta sekalian alam. Okey, boleh jadi ayat yang 55 tak sempat Cuba buka satu ayat. Saya nak Surah Az-Zumar ayat 67. Surah Az-Zumar ayat 67. Wa ma qadarullaha kemudian haqqa qadri. Wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah. Wassamatu mat subhanahu Okey. Tengok antara punca manusia syirik pada Allah. Apa dia? Wa ma qadarullah. Mereka tidak qadaru ni mereka tidak kenal, mereka tidak mentakdirkan. Mereka tidak memuliakan Allah haqqa qadrihi. Sebenar-benar takdir. Boleh faham? Ini punca manusia syukur. Sebab apa? Sebab mereka tidak memuliakan Allah sebenar-benar kemuliaan. Sebab apa? Sebab mereka tak kenal. Sebab itulah dalam ayat Quran tidak ada satu pun melainkan ada cerita tentang kebesaran Allah. Allah perkenalkan diri dia. Tapi orang kafir ni bila dengar Quran dia tak tadabbur. Bila tak tadabbur dia tak rasa kebesaran Allah. Maka Allah bagi tahu wal ardu bumi jami'an semuanya qabdatuhu di tangan Allah. Apa maksud bumi di tangan Allah pada hari kiamat? Maknanya pada hari itu hanya Allah saja yang berkuasa. Sekarang masing-masing boleh mendakwakan, negara ni saya ketua Perdana Menteri. Tanah ni saya punya. Tapi bila di akhirat, semua di tangan Allah. Kemudian wassamawat. Langit-langit pula matwiyat. Apa makna matwiyat? Dia terjemah apa? Digulung, dilipat. Kan? Dilipat apa? Biyamini dengan kanannya. Apa maksud tu? Langit ni besar kan? Bakal lebih besar daripada bumi. Tapi Allah nak beritahu kehebatan Allah ialah kalau nak lipat gunung tu macam nak lipat langit tu macam langit di tangan Allah. Mana Allah nak boleh lipat bila-bila masa sekelip mata. Kita boleh tak nak lipat rumah kita 5 minit je? Tak boleh. Tak payahlah rumah. Lipat meja ni berapa minit kita ambil masa? Lipat baju. Lipat baju pun itu pun yang dah 3 hari tak lipat-lipat kan? Subhanahu, Maha suci Allah Ta'ala, Maha tinggi daripada apa? Daripada apa yang mereka mensyirikkan. Jadi yang kamu syirikkan Allah, yang kamu sekutukan, apa yang dia dapat daripada bumi, daripada langit? Apa dia boleh buat? Langsung tak boleh buat apa-apa. Sebab tu Allah sebut Yaumal Qiyamah. Sebab kalau Allah sebut kat dunia, mana manusia susah nak terima. Dia kata, ini saya ada tanah 100 ekar milik dia kan. Tapi bila di akhirat, boleh tak mendakwa? Ni pada mahsyar ni, bahagian ni memang tanah aku ni, nama aku ni. Okey, cukup setakat tu. Ikut
Ada tak dia? Apa tu? Rizwan. Ikut akidah 4 Imam Mazhab. Betul lah. Perkataan? Dalam Quran ada perkataan zat. Asal perkataan zat. Dia bahasa Arab lah. Dia asal usulnya bahasa Arab. Jadi, kalau nak tanya, macam orang tanya bahasa Melayu lah. Dari mana asal usul perkataan rumah? Kita nak jawab apa? Macam mana? Cuba baca semula. Kalau seseorang rasa memanglah semua itu hebat sebab Allah hebat, dia boleh buat apa je, tak ada benda pun nak dikagumkan. Macam mana dengan pemikiran ini? Kalau Allah tu hebat, semua benda Allah boleh buat, jadi tak ada benda dikagumkan. Macam bercanggah dengan kenyataan. Ini menunjukkan kelemahan manusia. Baru tanya satu soalan, tapi ada percanggahan. Dia kata Allah tu hebat. Semua benda Allah boleh buat. Macam mana? Mana tak ada benda dikagumkan. Kenapa pula kamu sendiri kata Allah tu hebat? Kagumlah tu. Kan? Jadi saya tak tahu apa yang nak ditanya. Boleh tanya soalan lain. Idris bin Syed, rumah-rumah. Suri rumah pun sama juga. Keluar 3/40 hari. Nabi pernah buat ke? Nabi tak pernah buat keluar 3 hari. Apa 3/40 hari? 3 hari, ada 40 hari. Yang 40 tu? Tak ada. Nabi tak ada masa. Bila nak berdakwah jangan hadkan masa. Sebab tu Nabi pergi ke Taif berapa hari? Bila dah sampai mesej dan tak berkesan, baliklah, jangan tunggu 3 hari. Kemudian bila Nabi pergi ke Madinah, 3 hari ke 40 hari. Tak, kerja Nabi, peranan Nabi di situ. Duduk kat situ. Jangan balik. Jadi sebenarnya kita bergerak ni berdasarkan keperluan dakwah. Jangan tetapkan masa. Bila tetapkan masa, tiba-tiba mesej dakwah tak sampai, kita salah. Kalau nak keluar ikut misi dakwah, ulama dakwah, ikut waktu cuti lah. 2 hari 1 malam. Sebab itu waktu cuti. Sebab kita nak yang bekerja pun ikut samalah. Ustaz tolong terangkan Wahabi. Saya tak tahu. Saya tak pernah baca buku Wahabi. Kalau nak buat Al-Quran, nak baca sunnah Nabi boleh. Tolong tanya orang lain dah. Bolehkah tetapkan untuk diri sendiri bacaan wirid pagi petang daripada ayat Quran? Janganlah memandai-mandai. Kan Allah sebut dalam surah Al-Hujurat, ya ayyuhallazina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih wattaqullah innallaha sami'un alim. Wahai orang beriman, kalau kita orang beriman, dengar baik-baik. Allah kata la tuqaddimu, jangan kamu mendahului Allah dan Rasul. Apa maksud mendahului? Iaitu bila dari segi amal ibadat dalam bab agama, jangan mendahului. Bila nak buat apa-apa tanya, Nabi buat tak? Bila kita nak buat, pakai buat je tanpa bertanya Quran, bertanya hadis, kita telah buat benda yang haram, iaitu mendahului Allah dan Rasul. Termasuklah zikir pagi petang, zikir lepas solat, semua Nabi dah tetapkan. Kenapa kita nak berbeza dengan apa yang dibuat oleh Nabi? Dan apatah lagi yang Nabi buat tu adalah wahyu daripada Allah. Kita ni siapa? Nak mereka-reka ataupun nak susul sendiri zikir, walaupun daripada Quran. Nabi tahu tak zikir ada dalam Quran? Ya, Nabi tahu. Kalau itu yang terbaik, Nabi yang orang pertama yang akan susun.
Jadi ikut apa yang Nabi buat aja, insya-Allah selamat. Dan Nabi pesan, aku tinggal 2 perkara. Kalau kamu pegang 2 perkara ni, kamu tak akan sesat selama-lamanya. Quran dan sunnah. Wallahu a'lam. Sifat 20, saya dah jawab ni. Mahu Ustaz bantu kami cara pasal COVID-19 ni. Saya rasa boleh tengok video COVID-19, musibah ataupun nikmat. Ada 2 siri ya. Datuk boleh bagi video tu pada orang yang masih tak boleh terima ujian COVID-19. Bagi video yang tajuk dia COVID-19 musibah ataupun nikmat, ada 2 siri. Baru 2 minggu lepas. Ayat berapa tadi? Ayat apa ni? Ayat apa tu? Ayat berapa tadi? Ayat mana ni? Banyak ayat dibaca. Boleh PM saya? Saya tak tahu soalan ayat apa ni. Adakah dalil menyatakan orang yang tak pergi solat Jumaat kena solat Zuhur selepas orang habis solat Jumaat? Okey, bagi lelaki, hukum lelaki, ini bukan musim PKP lah. Kalau bukan musim PKP, lelaki yang dah balik, yang berakal, yang waras, wajib pergi solat Jumaat. Maknanya selagi orang tak habis solat Jumaat, dia tak boleh solat Zuhur. Sebab apa? Kewajipannya belum gugur. Selagi orang solat Jumaat, dia kena usaha pergi. Dia tak boleh solat Zuhur. Memang betul lah. Tapi sekarang musim PKP, bilangan yang dibenarkan solat Jumaat pun terhad. Ada pendapat mengatakan sebab dah tak wajib, maka kita boleh solat Zuhur walaupun solat Jumaat belum selesai. Sebab dah tak wajib. Kalau kita pergi pun kemungkinan boleh masuk, kemungkinan tak dibenarkan. Wallahu alam. Hukum golongan orang yang baca ayat Al-Quran dan faham secara literal tanpa rujuk fahaman ulama. Nabi sebut dalam satu hadis, siapa yang mentafsirkan Al-Quran dengan pendapat dia, maka dia telah berdusta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maksud hadis. Jadi tafsir Al-Quran tak boleh ditafsir dengan mengikut pendapat dia ataupun akal dia. Saya nak ajar tadabbur pun saya rujuk kepada kitab-kitab tafsir yang muktabar. Kalau saya cerita apa yang saya prepare sebelum kalah tadabbur ni, mungkin orang tak percaya. Jadi tak boleh kita nak mentafsir ayat Allah. Siapa kita? Kita bukan ulama, bukan orang yang pakar dalam bahasa Arab, tiba-tiba nak tafsir ayat-ayat Allah, kalam Allah. Jadi tidak patut, satu kesalahan yang besar. Isteri-isteri kamu itu adalah sebagai ladang bagi kamu. Oleh itu datanglah ladangmu secara mana yang kamu sukai. Boleh Ustaz terangkan secara ringkas apa maksud ayat tersebut? Ayat ni kena terangkan secara panjang lebar ni, tak boleh ringkas. Allah kata nisaukum harsul lakum. Wanita kamu, isteri kamu adalah harsun. Harsun apa makna? Kebun. Maksudnya apa? Mana tanah, bila kita ada tanah, kita kena bercucuk tanam. Apa tujuan? Untuk melahirkan hasil. Jadi antara tujuan utama kita berkahwin ialah untuk melahirkan hasil. Sebagaimana kebun, kalau ada kebun tapi tak bercucuk tanam, itu bukan kebun, baik jual kepada orang lah. Itulah maksud yang ringkas. Kalau nak yang panjang, tunggu kita tadabbur ayat ni. Ini surah Al-Baqarah ke? Surah Al-Baqarah. Tapi orang kata, itu kesial lah, itu zalim pada wanita. Tak. Bila kita ada kebun, kita jaga tak kebun kita? Makna wanita bukan setakat untuk diguna untuk dapatkan anak, tapi kita kena jaga dia macam kita jaga kebun. Kadang-kadang orang ni jaga kebun lebih daripada jaga bini dia. 5 jam duduk kat kebun, kat bini 5 minit je kan? Jadi bukan wanita tu macam kebun, kita buat macam kebun, tak. Kita buat macam kebun yang kita sayang. Kita jaga betul-betul. Wallahu a'lam.
Okey, cukup okey, saya nak umumkan kita ada kelas baru. Kelas baru kita akan sambung tadabbur surah Al-Baqarah. Kita dah mula surah Al-Baqarah. Dah lama dah. Dah habis dah tapi tak ada rakaman masa tu. Jadi kita mula tadabbur surah Al-Baqarah dan berakam baru sebelum PKP sampai ayat 21, tiba-tiba PKP terhenti. Dah setahun terhenti. Jadi insya-Allah kita akan buka kelas baru untuk sambung tadabbur surah Al-Baqarah pada malam ni. Iaitu setiap kali Jumaat malam 1 pukul 9 malam. Pukul 9.10 lah. Bukan pada waktu Isya. Jadi jangan ke mana-mana malam ini. Bersama tadabbur Al-Quran surah Al-Baqarah, kita sambung ayat 21. Sebelum ayat 1 hingga 21 boleh rujuk kepada rakam ayat lepas lah. Malam ni kita akan sambung ayat 22 surah Al-Baqarah. InsyaAllah, kalau di panjang umur, kita tadabbur sampai habis surah Al-Baqarah. InsyaAllah. Okey, cukup setakat ni kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اقرأ كتاب الله ترق جنانه وتنل عظيم الأجر والغفران